Bab menyapu serban. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Thauban, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan satu pasukan tenteranya, lalu mereka kesejukan. Bila mereka datang ataupun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun bila mereka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menyuruh mereka supaya menyapu serban dan khuf. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dalam keadaan baginda memakai serban qatriyah. Maka baginda memasukkan tangannya dari bawah serban, lalu disapu bahagian hadapan kepalanya. Baginda tidak memecat ataupun merombak serbannya. Bab membasuh kaki. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mustawrid bin Shaddad, katanya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berwudu, baginda menggosok jari-jari kakinya, jari-jari kedua belah kakinya, bi khinsarihi, dengan jari kelingkingnya, dengan jari kelingkingnya. Itulah bab ni. Dalam kitab ana pegang ni sudah habis juzuk yang pertama, baru habis juzuk yang pertama. Selepas ni apa ni, babul mashi ala al-khuffain, ini termasuk dalam juzuk yang kedua dah. Malam ni nampak bakali padas kat tu ya. Padas kat tu. Bila-bila nak tutup ni, sedang molek nak tutup majlis kita ni malam ni. Lepas tu puasa ni kak, berhentilah dulu. InsyaAllah lepas puasa lah pula. Bab menyapu serban ataupun di atas serban. Ini semua ni sapu ni bila ketika ambil air semaya lah. Pasal duduk cerita berkenaan dengan air semaya lagi. Sapu ni maksudnya sapu pada ketika mengambil air semaya ni. Ketika nak sapu kepala tu, tidak disapu kepala tapi sapu serban. Pada keseluruhannya perawi-perawi ni hadis ni tak apalah, okey. Tak ada apa-apa masalah, kecuali seorang saja, itu pun tidak berat mana. Itu pun tidak berat mana. Jadi secara umumnya kita boleh terima lah hadis ini. Kita boleh terima. Setengah-setengah orang yang mengatakan sahih hadis ini, dia tengok kepada asal cerita ni, matan hadis ini, tanpa melihat kepada sanad, maka dia kata sahih. Sebab banyak lagi tarik yang lain ataupun jalan riwayat yang lain selain daripada ini. Setengah-setengah yang darjat sahih dia tu rendah, dia sudah kata sanad ni pun sahih dah. Kalau nak kira hak kemas sikit, hak keras sikitnya, dia kata sanad ini hasan. Sebab apa? Salah seorang perawi dia tu tidak berapa kuat sangat lah, maka dia tu menjadi hasan. Tapi nak kata dhaif tu tak berapa boleh lah nak kata dhaif tu. Sebab apa? Ramai orang-orang yang meriwayatkan hadis ni. Apalagi kalau tengok kepada isi dia tu memanglah semua boleh terima. Jadi perawi yang dipertikaikan itu ialah dibawa daripada Thauban, itu yang mengambil daripada Thauban, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban itu maula Rasulullah. Maula ni maknanya hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengambil daripada dia tu Rashid bin Sa'ad.
Tu ya. Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bihi, tak mengapa dengannya. La ba'sa bihi ni dia lafaz ta'dil, lafaz puji yang tidak tinggi sangat, tidak tinggi. Boleh kira lah, tak apalah. Ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Begitu juga Abu Hatim, Ijli, Ya'qub bin Syaibah dan Nasa'i. Ibnu Sa'ad kata thiqah. Daraqutni kata tidak mengapa dengannya kalau orang yang tidak matruk meriwayatkan daripadanya. Kalau orang tu perawi daripada dia, hak bawa dia macam sini Thaur itu, sini hak bawa dia tu, kalau orang yang mengambil daripada dia tu, orang tu diterima oleh ulama, maka hadis dia tak apa, okey. Tapi kalau orang hak bawa dia ambil daripada dia tu bermasalah, tak sedap dah lah. Macam di sini Thaur itu tak apa. Bahkan dalam Bukhari pun ada sebut dalam Kitabul Jihad, dia ni dalam Sahih Bukhari ada sebut perawi ni, tetapi tidak dia disebutkan secara berasingan lah, secara berasingan, tidak sebagai sokongan begitulah, tempel-tempel orang. Hakim menyebutkan bahawa Daraqutni mengatakan dia ni dhaif. Itulah, Daraqutni kata dia dhaif. Begitu juga Ibnu Hazm kata dia dhaif. Jadi maknanya dalam ramai-ramai tu dua orang hak kata dhaif, hak ramai lagi kata dia tak apa, boleh kira lah, boleh lah. Terutama apabila orang yang meriwayatkan daripada dia tu orang yang boleh diterima lah, tidak ditolak oleh ulama. Thauban menceritakan, kata dia Rasulullah SAW telah menghantar sariyah. Sariyah mana pasukan tentera yang dihantar oleh Nabi SAW. Sariyah boleh jadi setengah ulama mengatakan daripada sir, maknanya satu pasukan yang dihantarkan secara sulit, tetapi itu tidak menepati dari segi asal dia tu. Dari segi asal perkataan dia tu sir, ini sari lain, tidak, kurang tepat itu. Tetapi ada ulama yang mengatakan hak ni lebih kuat lagi. Sebab apakah dipanggil sekan sariyah ni? Sariyah ni kerana pasukan ini adalah pasukan yang terpilih dan pasukan yang istimewa. Dia ambil daripada sari, asyai'us sari, maknanya sesuatu yang istimewa, yang terpilih. Jadi pasukan ni pasukan yang istimewa. Kemudian sariyah ni dia ramainya daripada 100 hingga 500 orang. Tu baru orang panggil sariyah. Lepas tu apabila pasukan ni dia pecah, itu orang panggil ba'th. Pasukan tu dipanggil ba'th. Dan banyak lagi lah dari segi istilah dia tu, tidak perlu kita nak bincang sini. Kalau dalam syarah-syarah hadis ni dia ada sebut lah. Dari segi kalau seraman ni orang panggil gani, seraman ni orang panggil gani. Jadi sariyah ni antara 100 hingga 500 orang. Anggota dia tu. Bila begitu mereka kesejukan, asabahum al-bard, mereka kesejukan, sejuk. Bila sejuk, maknanya mereka apabila ambil air sembahyang, ambil jugalah, buat cara hak maklum lah. Lepas tu bila berjumpa dengan Nabi SAW, mereka ceritalah bagaimana dalam keadaan sejuk. Kalau dalam keadaan sejuk sangat, maka Nabi SAW suruh mereka dalam keadaan tadi sapuh asaib, semuta, kita kata asaib. Imamah tadi dia buat tajuk al-mashi 'alal imamah, sapuh serban. Semuta hak tular jugalah, sapuh semuta ataupun serban. Dan tasakhin, sapuh khuf, hak pakai di kaki tu. Yang ni pakai sapu saja bila ambil air sembahyang, tak payah dibuka lah. Jadi kalau kena air tu, kena di rambut ataupun kepala, hak mana tak ada rambut tu, lebih terasa lah kesejukannya. Boleh jadi dia ni akan terkena selsema dan sebagainya. Jadi Nabi SAW tak benar
tak apa ni, tak suruh buka lah. Mana pada sapu dah tu. Dan sapu khuf. Hak sapu khuf tu tak apalah. Boleh dikatakan semua ulama sepakat tu. Sepakat kecuali ahli bid'ah yang tidak terima sapu khuf ini. Adapun ahli sunnah wal jamaah semua tak ada kecuali mengatakan sapu khuf tu boleh. Cumanya yang jadi masalah sapu serban. Lagu mana? Sapu serban ni maksudnya sapu serban saja, tak sapu kepala langsung. Kalau sapu juga kepala sikit, rambut lah di kepala tu sikit, lepas tu sapu serban tu semua terima tu, tak apa tu. Hatta Imam Malik dan Imam Bukhari yang mengatakan kena sapu kepala ni, kena sapu habis ketika ambil air sembahyang. Dalam masalah ni dia kira darurat ni, dalam keadaan kesejukan ni, mereka pun membenarkan boleh sapu sikit kepala dan sapu hak baki lagi tu atas serban. Hak tu terima belaka, boleh katakan terima belaka lah. Cuma hak ni hak sapu atas serban saja ni langsung tak kena rambut ataupun kepala ni, hak ni lagu mana? Tu khilaf. Dia petik ni, Syekh Khalil Ahmad Saranpuri ni petik daripada kitab Nailul Autar. Dia kata ulama berselisih pendapat, terjemah lalulah, tentang sapu serban. Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Thawr dan Daud bin Ali Az-Zahiri mengatakan harus, boleh. Kalau nak sapu boleh. Tidak kata mesti kena sapu. Kalau nak sapu boleh, nak sapu atas serban saja. Kalau nak mengelak daripada khilaf tu, tak usah sapu serban sajalah, sapulah kepala sikit. Tapi bagi demon ni kalau sapu serban saja pun harus. Ni dia mahu sebut nak sani. Ni harus. Dan ramai lagi hak lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ni. Imam Abu Daud ambil daripada Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Imam Ahmad memang Imam Ahmad pegang dengan hadis ni. Itulah orang-orang yang mengatakan boleh. Kemudian khilaf pula satu perkara lagi. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, khilaf pula, adakah syarat bagi orang yang nak sapu serban saat ni, bila dia ambil air sembahyang dia boleh sapu serban saat ni, syarat bagi dia pakai serban tadi dalam keadaan suci dah? Kau tidak syarat. Yang ni seperti orang yang nak pakai khuf tu, dia nak boleh sapu khuf tadi apabila dia pakai khuf tu dalam keadaan dia sudah suci dah, lepas tu baru pakai khuf. Mana ambil air sembahyang basuh kaki, kesak kita kata pakai khuf. Lepas pada tu hak batal air sembahyang, apa nak ambil air sembahyang semula tu baru boleh sapu khuf tadi. Support tu, adakah support tu masalah sapu serban ni? Maknanya kena pakai, masa pakai tu pakai dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan berhadas. Syarat kau tidak? Pecah dua pula situ. Abu Thawr mengatakan syarat. Mana nak boleh sapu serban ni, dia kena pakai serban tadi dalam keadaan suci, serupa dengan khuf jugalah. Tetapi orang-orang lain hak tersebut tadi, Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Daud Zahiri dan ramai lagi yang lain mengatakan tidak syarat. Ini tidak serupa khuf ni. Kalau khuf ialah lagu tu. Tapi kalau serban ni tidak lagu tu. Bahkan dalam masalah khuf tu pun masih ada khilaf lagi. Tapi bagi orang yang mensyaratkan khuf tu dipakai dalam keadaan suci, maka adakah serupa dengan hak tu? Ini masalah sapu serban. Begitu juga sapu serban saat ni, selama mana boleh sapu? Berapa hari? Adakah syarat? Adakah taukid? Mana ketentuan masa dia tu ada ke? Yang ni kalau supaya kita kata pakai khuf, kalau orang musafir 3 hari 3 malam, kalau tidak musafir sehari semalam. Bagi orang yang mensyaratkan satu jangka masa tu. Jadi Abu Thawr kata support tu juga, syarat juga. Mana setakat tu je, kalau orang musafir 3 hari, kalau orang tidak musafir setakat sehari semalam. Hak tu je boleh nak sapu serban ni. Selepas pada tu kat tak boleh.
Gitu. Ini mengikut demon ni. Satu golongan ulama yang lain pula, iaitu terdiri daripada Sufyan Thauri, Malik, Syafi'i, Ibn al-Mubarak, Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain, mengatakan tak boleh. Sapu serban saja ni tak boleh. Ke mana-mana pun tak boleh. Dia kena sapu juga sikit kepala. Lepas tu baru sapu serban. Sebab apa? Sebab nak suruh beri rata. Kalau ambil air semaya dalam keadaan tak ada serban saat ni, kepala saja kan, yang terlebih baiknya mengikut sunnahnya sapu semua sekali, bawa ke belakang, mari ke depan pula, maknanya rata tu. Jadi hak ni bila pakai serban ni, dahlah sapu sikit kepala. Kalau lah tidak sapu pula atas serban, bermakna tidak rata lah. Ini dengan maksud nak suruh, siapa maksud hak asal tu nak suruh rata. Tapi tidaklah perlu rata benar. Mana siapa kata serban tu sapu lagi, dah tak boleh sapu kepala semua kan, atas serban tu sapu lagi. Inilah kata Imam Malik, menunjukkan bahawa sapu kepala tu kena sapu semua sekali. Kena sapu semua sekali. Sebab apa? Setara tak boleh sapu ni, dalam keadaan darurat ni pun kata dia suruh sapu juga atas serban. Kalau kita kata serban ni bukanlah kena kepala, kita kata ni nak menunjukkan bahawa sapu kepala tu dalam keadaan tak ada serban kena rata, kena habis satu kepala. Inilah dalil dia. Kata dia antara dalilnya. Kalau tidak apa ya, sapu atas serban. Setelah sapu kepala sikit, sapu pula atas serban tu, sapu kat dia. Dia kata. Artinya mereka pegang hak ni pegang hak ni sapu atas serban ni setelah sapu kepala dulu. Tidak kata sapu serban saja. Tidak kata sapu serban saja. Sebab serban tu orang tidak panggil kepala. Hak Allah SWT suruhnya wamsahu biru'usikum. Sapu kepala kamu. Kepala. Dia tidak suruh sapu serban. Sapu kepala. Gak ada mau tu kata, dia mau kata boleh ni lah. Dia kata sapu kepala. Pasal kamu sapu rambut, sapu kepala juga orang panggil. Pasal apa? Pasal rambut tu duduk di kepala, lekat di kepala. Maka serupa tu lah juga serban ni pun lekat di kepala, duduk di kepala. Kalau nak kira rambut, orang tidak panggil kepala juga, rambut orang panggil. Apa yang boleh kata dia? Sapu ke rambut? Tak rapat, tak sapa ke kepala pun tak apa. Kulit kepala kena rambut saja. Yang boleh tu buat apa? Dia buat ikut tu pula. Serupa juga dalam bahasa Arab, dia kata kalau saya kucup kepalanya, saya kucup kepalanya, boleh kita kata gitu dalam keadaan dia bermaksud nak cerita kucup serban. Kucup serban tu boleh kita kata kucup kepala, tak salah. Apa sebab? Sebab serban tu duduk atas kepala. Kalau kita kata kucup kepala, dia kucup rambut atas kepala, kucup kepala juga. Serban pula kucup juga, apa tak boleh kata dia. Tu alasan dia. Itu alasannya. Bagi orang yang mengatakan tak boleh tu, dia takwil. Ada beberapa takwilan dia. Di antaranya yang dimaksudkan alal asaib ni, Nabi SAW suruh mereka sapu serban, maksudnya hak bawah serban. Alal asaib yani alamat tahta al asaib. Dia takwil. Itu satu. Sapu serban makna sapu hak bawah serban. Begitu maksudnya. Takwilan yang kedua, iaitu perawi ni dia tengok Nabi SAW daripada jauh. Sebenarnya Nabi SAW sapu kepala, dia tak nampak tu. Dia nampak kebetulan Nabi SAW sapu atas serban. Padahal Nabi SAW telah sapu dah kepala dia sikit. Dia tak nampak tu sebab dia duduk jauh, nampak macam sapu serban. Itu takwilan yang kedua. Tapi takwilan yang kedua ni tidak berapa setujulah ulamanya, sebab dia kata kalau kita kata lagu tu bermakna kita telah
sangka buruk terhadap sahabat ni. Maknanya dia cerita riwayat ni dalam keadaan dia tidak pasti. Dia tengok jauh-jauh pun dia sudah riwayat dah. Adakah sahabat ni lagu tu tak benar sahabat, kata dia. Dengan sebab itu tak boleh lah kita kata lagu tu. Soal lagi, takwil lah hak dekat-dekat dengan waktu juga. Hak dekat-dekat dengan waktu juga. Iaitu sahabat ni, perawi ni, dia tengok Nabi SAW duk betul serban dia. Betul serban dia. Pasal dia tak buka serban dia. Akak sikit ke? Dia ingat Nabi SAW sapu serban. Sebenarnya baru duduk betul serban. Sama ada sebelum dia nak sapu kepala tu, dia nak akak ke? Dia nak akak, ataupun selepas dia sapu kepala dia nak betul serban. Dia tengok, dia kata Nabi SAW sapu serban. Seseolahnya kalau mengikut takwilan ini, sahabat tu telah berlaku waham kepadanya, keliru. Ini juga seperti yang kedua tadi, kurang disetujui oleh ulama. Sebab apa? Kita telah sangka sahabat ni dia waham. Tak boleh mudah-mudah lagu tu. Yang keempatnya, takwilannya, iaitu boleh jadi serban tu dalam keadaan ni seperti pembalut, ataupun belak. Kalau orang patah ke apa tu kan, dia bungkus tu. Sapu atas tu boleh. Hak ni pun termasuk dalam hak tu juga, dalam bab darurat ni, pasal sejuk. Maka Nabi SAW benarkan sapu. Kalau nak kira tak boleh, dalam keadaan biasa tak boleh. Sebab hal ni, kes ni bukan berlaku sama. Ketika dalam keadaan gini, ada keadaan-keadaan tertentu dalam perjalanan, begitu juga ketika kesejukan, maka itu menunjukkan darurat. Seperti belak ataupun balut patah ke apa, kita sapu atas tu boleh, maka hak ni pun boleh. Itu yang keempat. Mengikut Imam Malik, dalam keadaan ni boleh sapu tu, walaupun dia kata kepala ni kena sapu semua sekali ketika ambil air sembahyang, tapi dalam keadaan darurat tak apa, boleh sapu atas serban tu. Syaratnya kena sapu lah sikit di kepala tu, di rambut, bahagian rambut alik bawah ni ke, sapu sikit, lepas tu sapulah atas serban tu. Seterusnya, yang kelima, Ibnu Rushd kata, ya Imam Malik tak seterima hak ni sebab tidak masyhur di kalangan ahli Madinah. Di kalangan ulama-ulama Madinah tak masyhur sapu atas serban, tak masyhur. Jadi Imam Malik, salah satu prinsip dia, pegangan dia nya, iaitu amalan penduduk Madinah, terutama orang-orang alim dia tu. Adakah dia buat lagu tu? Sapu lagu? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, maka ni tak boleh pakai ni. Ada kes-kes tertentu ni, kes-kes terpencil. Seterusnya, yang kelima, yang keenamnya, iaitu pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, dan begitu juga pendapat Ibnu Hazm. Dia mengatakan bahawa hak sapu serban lagu ni, atas serban ni memang boleh, tapi dulu kemudiannya sudah mansukh. Ni yang kena. Mula-mula boleh, memang boleh. Ni dalam Muwatta Imam Muhammad, asasnya Muwatta Imam Malik juga, tapi dia ada beza sikit. Dia kata apa Imam Muhammad ni dalam komen dia, wa bihadza na'khudh la yamsahu 'ala al-khimar wala 'ala al-'imamah, balagana anna al-masha 'ala al-'imamah kana faturika, wa huwa qawlu Abi Hanifah wal 'ammah min fuqaha'ina. Inilah yang kita pegang, iaitu seseorang tu tidak boleh sapu kain kelubung dia. Kain kelubung, sapu atas kain kelubung tak boleh. Sapu atas serban pun tak boleh juga. Kita mendapat tahu bahawa sapu atas serban ni memang ada dulu, diamalkan, tetapi telah ditinggalkan, yakni sudah mansukh. Tetapi hal ni mansukh ni bukan sepakat lah Imam Ahmad dan orang yang terima, Auza'i, siapa tadi, Daud Zahiri tadi, dia kata tidak mansukh, sampai sekarang ni boleh pakai. Artinya ni khilaf lah tentang mansukh dia tu. Ada kalanya hak mansukh ni dia khilaf, tidak sepakat ulama. Ada setengah-setengah ni hak mansukh tu sepakat dah. Misalnya dulu menghadap kepada Baitul Maqdis,
Lepas tu suruh menghadap kepada Kaabah. Tu sepakat dah tu, ijma' dah tu. Tak ada seorang pun boleh kata sekarang ni boleh lagi. Ada lagi khilaf. Tidak mansuh lagi boleh menghadap kepada Baitul Maqdis sekarang. Tak ada. Hak tu sepakat dah. Tetapi ada juga setengah-setengah masalah tu tidak disepakati tentang mansuhnya. Contohnya hak ni. Di antaranya hak ni. Bukan semua hak kata mansuh tu. Tapi adalah hak kata. Di antara yang kata begitunya ialah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Ibnu Hazm dan ramai lagi yang lain. Dia kata memang sudah mansuh. Itulah beberapa jawapan kepada hak ni. Yang keenam, yang ketujuh ada lagi takwilan dia. Dia kata hadis ini tidak jelas. Hadis ini perlu ditakwil berdasarkan hadis yang lebih terang lagi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masah 'ala ar-ra'si wa 'ala al-imamah. Gitu lafaz dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu kepala dan sapu serban. Hak tu hak asalnya. Hak ni riwayat bil makna. Riwayat bil makna. Riwayat bil makna. Hak sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala ar-ra'si wa 'ala al-imamah. Hak tu riwayat Mughirah bin Syu'bah dan ramai lagi riwayat yang lain. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu kepala dan sapu serban. Bukan sapu serban saja. Sini tak ada nyebuai hak tu, hak kepala tu. Ada sapu atas serban saja. Kalau hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sapu serban, bermakna sudah maklum dah. Tak boleh kena sapu juga kepala tu. Sebab apa? Nabi SAW buat dia sapu kepala dan serban. Dia tidak sapu serban saja, cuma kena sapu sikit kepala tu. Itu yang ketujuh ke yang keenam tadi. Dan seterusnya takwilannya ayyamsahu 'ala al-'asaib. Apa makna? Ala tu dengan makna haliyah. Ala tu dengan makna haliyah. Dengan makna haliyah. Haliyah lagu mana? Dengan kita takdirkan jadi hal tepat dia. Misalnya kita kata wa adallahu Allahu ala ilmin. Ala ilmin itu maknanya hala kaunihi aliman. Gitu. Allah SWT menyesatkannya dalam keadaan dia tahu. Dalam keadaan dia tahu. Gitu. Bukan atas ilmu dah. Dalam keadaan dia tahu. Dalam keadaan dia sedar. Begitu. Supaya juga di sini Nabi SAW dalam riwayat yang lain lah, masaha 'alal imamah. Yani masaha ar-ra'sa muta'ammiman. Yani sapu kepala dalam keadaan dia tu pakai serban. Sebab dalam ayat yang seumpama ini, ala di sini kadang-kadang dia pakai dengan makna, memberi makna hal, keadaan. Maknanya Nabi SAW suruh mereka itu sapu dalam keadaan mereka pakai serban. Yang ni tak payah pecah serban tu. Dalam keadaan sejuk gini sapu kepala boleh. Ni kepala lagi. Ni kepala lagi. Tak payah pecah serban tu. Sebab kalau pecah serban nak pakai pula tu susah. Dia ada keharusan sekadar tu je. Yang ni yamsahu muta'ammimin. Amarahum an yamsahu, yani yamsahu ru'usahum muta'ammimin. Begitu takdirnya. Nabi SAW suruh mereka sapu kepala mereka dalam keadaan mereka berserban. Yang ni tak payah pecah serban. Itu banyak takwilan dia. Banyak takwilan dia. Jadi mereka tak saya pakai hak zahir ni. Bagi orang yang pakai hak zahir ni, dia kata apa perlu takwil-takwil lagu tu, tak sudut takwil-takwil lah, sapu atas serban tu. Macam Daud bin Ali Az-Zahiri ni, muka dia zahir ni dah ada lagu ni, pakai lagu ni buat apanya. Imam Ahmad pun lagu tu juga. Sebab tu anak sudah kata dah, demon ni lebih dekat ni beberapa orang. Dia lebih dekat pendapat dia. Imam Ahmad, Ishaq, Daud Zahiri dia lebih dekat. Walaupun Imam Ahmad ni tidaklah zahir setara Daud Zahiri tu, tapi banyak perkara dia serupa.
Dekat-dekat kalau tidak serupa pun. Tapi berbeza dengan imam hak lain. Dia lagu lain, dia banyak takwil, dia banyak guna takwil. Dia pun tak say guna takwil. Lepas tu ada kata Nabi SAW, sapu kepala dan sapu serban, tu ketika lain kata dia. Boleh juga. Kita pun kata boleh kalau nak sapu kepala kata, serban kata. Tapi ada ketikanya. Sapu serban saja pun boleh. Boleh. Dia buat ikut tu. Dia kata tidak, bukan hak tu hak asal dah, hak tu cerita lain. Cerita lain. Bukan kita kata hak tu hak asal, hak ni kita nak tahu sesuai dengan tu. Tak say. Dia tak say. Hak tu betul kita kata kau banyak kali berlaku. Mungkin ambil air semaya ni berapa kali sehari. Nyada orang tengok Nabi SAW ketika sapu kepala dan sapu serban. Ada juga orang tengok sapu serban saja. Apa yang kita nak tahu dia kata. Ini orang-orang besar belaka ni orang-orang besar belaka. Masalah sapu khuf tu boleh dikatakan tak ada khilaf lah, seperti yang anda sebut tadi lah. Tetapi bagi ulama-ulama yang mengatakan dia tak terima ni hadis ni, selain daripada takwil lah tadi, dia kata kalau kita perhati hadis-hadis ni hak sapu atas serban saja ni lah, tak sapu kepala kata sikit ni, kalau kita perhati semuanya maklul lah, berilat, mesti ada ilat dia ke mana-mana. Sama ada ilat dia tu dalam sanad atau ilat dia tu dalam matan. Dengan sebab itu kita tak boleh nak tinggal Quran. Hak asas tu, wamsahu biruusikum, sapulah kepala kamu. Waktu terang tu Tuhan sebut tu, sapu kepala. Serban ni tak sapu kepala. Tak sapu kepala lagi. Tak betul sebab kamu kata maknanya sapu serban tu makna sapu kepala juga, serupa dengan sapu rambut ni makna sapu kepala. Tak kena tu. Serban boleh cabut, rambut tak boleh cabut. Rambut tu dia lekat di kepala tu, beza tu hak tu. Jadi kita tak boleh tinggalkan ayat yang terang dan hak Nabi SAW selalu buat hak banyak-banyak ni dalam riwayat yang sahih-sahih. Kita tak boleh tinggal hak tu kerana hak ni yang tidak terang. Bahkan yang lebih baiknya kita takwilkan hak ni supaya sesuai dengan hak tu. Itu cara mereka masing-masing ijtihad lah. Masing-masing ijtihad. Seterusnya ni Imam Abu Daud dia nak cerita. Kalau kita bacakan hadis tadi, saya telah melihat, kata Anas, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dalam keadaan baginda pakai serban qitriyah. Maka baginda memasukkan tangannya di bawah serban dan dia sapu bahagian depan kepala dia. Dia tidak pecah serban dia. Ini menjelaskan salah satu takwilan tadi. Bermakna Nabi SAW dia sapu juga kepala dia tu. Hak tadi sapu serban tu, selepas tu sapu dulu kepala, sapu bahagian depan kepala. Sinilah ya Imam Abu Hanifah pegang. Tidak ni hak seumpama inilah riwayat seumpama ini. Dia kata sekurang-kurangnya hak kena sapu kepala ni iaitu 1/4 kepala. 1/4 kepala. 1/4 kepala ni bagaimana? Bahagian depan misalnya. Maknanya kalau kita letak tangan kita ni, setara tu. So kurang-kurangnya. Kurang pada tu tak boleh, kata dia. Dia pendapat lagu tu. Kurang pada tu tak boleh. Sebab apa? Ni dalam keadaan darurat, dia tak pecah serban ni, dia sapu juga. Tapi sapu sebanyak tu. Kalau lah wajib, tak sah air semaya tu kalau tak sapu semua kepala. Apa dia tak sapu semua? Dia sapu juga setara tu. Itu menunjukkan hak tu hak wajib. Hak selebih daripada tu sunat. Dia kata sunat. Memang molek lah sapu lebih lagi tu. Dengan sebab itu dia sapu atas serban lagi untuk nak dapatkan hak sunat tu. Tetapi hak asasnya sapu bahagian depan kepala 1/4 sudah memadai, kata dia, berdasarkan hadis-hadis umpama inilah. Dan hadis ini menunjukkan bahawa sapu serban tadi tu setelah buat masuk tangan, sapu kepala dulu, lepas tu baru sapu serban. Itu maksud seseolahnya Imam Abu Dawud mari hak ni dia nak cerita hak tadi.
Tetapi apa makna Imam Abu Daud mari hak ni? Ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan dia nak cerita ulama-ulama yang mentakwilkan tadi, dia tak saya terima hak tadi. Dia takwil di antara takwilan dianya, asas dia mana? Hak ni lah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dulu tangan bawah serban. Dia sapu. Apa ni kepala dia tu. Lepas pada tu dia tak pecah serban. Itu maksudnya. Hak orang duduk takwil dia pegang dengan hak ni. Satu. Yang kedua, boleh jadi juga Imam Abu Daud sebut tu dia nak cerita hak orang takwil tu tidak kena. Tak kena. Maknanya dia serupa dengan Imam Ahmad lah. Sebab biasa je Imam Abu Daud ni dia banyak serupa dengan Imam Ahmad. Hak lebih sesuainya serupa dengan tu guru dia lah sini. Dia buat mari hak ni. Tetapi asas bagi takwil lah orang lain tu ialah asas yang lemah. Makna bagi dia kalau ada pun nak takwil ni lemah. Setara hadis ada pun ada setara ni. Pak kalau pendapat itu tak boleh nak lawan hadis, kata dia. Bermakna lemah. Sebab apa? Sebab hadis ni dhaif. Dia nak bagi kot tu. Makna paling ada kalau hadis yang boleh dijadikan sebagai asas untuk takwil, hadis yang pertama tadi, asas ni tak kuat. Sebab apa? Dia dhaif. Macam mana kita nak buat asas? Tak boleh. Maknanya kemah tadi juga. Sesoalnya dia nak ceritanya hak Imam Ahmad, Auza'i dan lain-lain, bukan siapa atas serba saja tu kemah tu. Sebab apa? Kalau ada takwilan, asas untuk takwilan daripada hadis itu tidak kuat. Hak ni kalau ada seumpama inilah hadis setara ni. Lepas tu kalau ada takwilan tadi, kita kata nak baikilah apa ni serba lah, kita kata gini-gini, itu takwilan fikiran kita. Fikiran kita tidak lebih lagi daripada hadis. Sesoalan ni nak pergi kot tu. Boleh jadi maksud dia gitu. Dua kemungkinan. Tapi kemungkinan yang kedua tu lebih kuat. Sebab apa? Memandangkan Imam Abu Daud ni biasanya dia serupa dengan Imam Ahmad pendapat dia. Sekali-sekali kita tengok macam dia nak sokong golongan satu lagi. Tidak. Dia nak pelemah tu. Sebab apa? Hadis ini satunya dipertikaikan perawi hak mula-mula Ahmad bin Saleh. Tetapi hak ni tidak kuat mana. Yang pertikaikan Imam Nasa'i je. Hak gomo kuat benarnya. Pertikaikan dia. Orang-orang lain tu boleh katakan boleh terima lah dia ni. Cumanya tidak seorang dia je dalam apa ni sanad ni. Yang keduanya iaitu Abdul Aziz bin Muslim. Ni seorang lagi. Hak ni semua kata dia ni tak kuat. Boleh katakan ramah lah. Tidak sebuah tadi. Hak tadi tu Imam Nasa'i je. Hak ni ramah lagi. Hak kata dia tu dhaif. Selain daripada itu, Abi Ma'qil ni siapa dia? Abi Ma'qil ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan majhul dia ni. Orang kata tidak diketahui. Bila tidak diketahui siapa dia ni, maka riwayatnya adalah dhaif. Kalau kita nak tahu berdasarkan hadis tu secara ni, jadi tak boleh juga. Itu tujuan dia mari hadis ni. Nabi SAW lam yangqud itu satu makna tidak pecah, satu lagi makna tidak buka serban dia. Hadis ini menunjukkan kalau kita terima tapi nak buat amal, nak buat hujah tu tak boleh lah, dah muka dhaif dah. Kalau kita nak terima lah hadis setara ni dari segi makna dia nak pakai jugalah kalau sekiranya sanad dia tu kuat sikit, ataupun mengikut orang yang mengatakan boleh kira lah, boleh pakai juga. Dia tak terima orang-orang yang pertikaikan hadis ini, maka ia menunjukkan bahawa kita tak perlu bersusah payah sangat dalam agama ni, dalam buat ibadat ni. Tidak kata bila nak ambil air semaya mesti kena pecah serban, mesti kena pecah selipar ke apa. Tidak. Mana dalam keadaan ada serban lagu tu tak saya buka pun boleh. Boleh. Itu ada kemudahan kepada kita. Ada kemudahan kepada kita.
Seterusnya babu ghaslir rijli atau babu ghaslir rijlain. Bab basuh kaki atau basuh kedua kaki. Ini pun cerita air semaya lagi ni. Dah hak kaki tu hak ujung sekali, hak akhir sekali yang dibasuh. Maka dalam bab air semaya ni pun dari segi anggota hak terdedah lah, dalam keadaan tidak pakai khufnya, hak akhir sekali pun basuh kaki lah. Dia pun mari bab basuh kaki ni lah akhir sekali. Basuh kaki di sini Imam Abu Daud nak tekankan apa dia? Iaitu basuh kaki ni dia kena rata. Kena rata. Bukti kena rata tu lagu mana? Iaitu Nabi SAW bila ambil air semaya, dia gosok jari-jari kaki dia tu dengan jari kelingking dia, terutama celah-celah dia gosok. Ini menunjukkan basuh tu mana basuh betul-betul, bukan main-main basuh, tidak. Nak kata sapu tu jauh sekali. Tidak cara sapu tu kalau gosok sampai celah-celah kaki lagu tu. Ini cara basuh betul. Dan tajuk dia tu pun basuh kaki. Basuh lagu mana? Basuh cucuk gitu saja Pak. Dia nak ceritanya basuh yang termasuk di dalam bab isbaghil wudu, menyempurnakan wudu ni basuh dengan gosok. Gosok di celah-celah dia tu. Itu maksud dia sini. Tetapi sanad hadis ini pun dia ada masalah juga. Ada masalah juga. Inilah bezanya kalau kita ngaji kitab hak asal, kalau kita tidak faham benda-benda lagu ni, jadi tak ada makna lah. Kalau kita baca kitab Bulughul Maram misalnya, Bulughul Maram Hafiz Ibn Hajar, dia tak ada sanad. Tak ada sanad. Cuma dia rayak lah dalam kitab ni. Dia rayak lah tu riwayat siapa-siapa tu, tapi sanad dia tak ada. Supaya juga Riyadhus Salihin tak ada juga. Hak lebih besar lagi daripada tu, Mishkatul Masabih misalnya, hak tu pun tak ada sanad. Jadi tak ada nak bahas sanad. Kalau bahas sanad pun tak nampak lah, pasal tak ada sanad. Kalau guru bincang tentang sanad hadis ini, sebab apa perawi dia mana ada sebut pun tak ada sebut, kecuali kena tengok kitab asal lah, tempat ambil dia tu. Di antara tempat ambilan semua kitab-kitab tadi ialah Abu Daud. Kau ni lah asalnya. Bila kita tengok asal, baru kita jumpa dengan sanad-sanad sana. Bila jumpa dengan sanad-sanad sana, kita tak boleh lalu gitu saja kalau ada masalah. Kalau ada masalahnya, siapa dia sini? Ibnu Lahiyah. Situ ada masalah. Apa-apa yang Abu Daud ambil mari ni perawi yang dipertikaikan, dia tidak mari. Tak banyak lagi hadis hak sahih ni tentang basuh kaki ke apa ni. Gosok celah-celah jari, banyak hak sahih. Hak Hasan pun ada, hak sahih pun ada. Apa dia tak mari? Serupa juga dengan Imam Tirmizi juga. Imam Tirmizi pun lagu tu juga. Kadang-kadang dia tahu, dia isyarat. Wa fil bab dalam Tirmizi, wa fil bab an orang ni. Hak dia kata an orang ni daripada sahabat tu, hak tu riwayat hak sahih. Hak dia hak mari tidak sahih. Berapa dia tak tahu? Dia tahu. Apa-apa. Dia sengaja. Dia nak cerita benda ni, benda yang sama ni banyak jalan riwayat yang sampai kepada kita. Hak orang-orang yang kuat sudah maklum belaka dah. Dalam Bukhari Muslim tengok boleh jumpa dah situ. Hak kurang kuat, dalam kitab dia boleh ada juga. Sanad tidak kuat, benda sama cerita. Ada hak ahli bid'ah, ada hak kurang kuat ingatan dia, ada macam-macam. Tapi benda tu juga. Dia nak pelbagaikan sanad itu. Itu tujuan dia. Jadi masing-masing itu ada maksud dia sendiri. Demon ni tidak maksud nak cerita hadis yang tinggi kedudukan dia kerana perawi-perawi dia kemah. Dia tidak maksud gitu. Dia tidak kata pula gitu. Dia tidak mensyaratkan atas diri dia untuk mengemukakan hadis yang umpama itu, tidak. Serupa juga Imam Tirmizi. Serupa juga. Ibnu Majah lagi lah. Abu Daud ni pun lagu tu juga. Sini masalah. Qutaibah bin Sa'id tu tak apalah. Ibnu Lahiyah. Siapa dia Ibnu Lahiyah? Panjang ceritanya. Panjang ceritanya.
Dia ni Abu Abdurrahman Abdullah nama dia, Al-Misri, Al-Faqih, Al-Qadhi. Tu qadhi dia. Dah faqih. Dia ahli fiqh. Ahli fiqh pun tak kira. Tidak semesti dia ni seorang yang bijak, maknanya dengan sendirinya dia jadi hadis dia tu jadi kuat, tak mesti. Ada penilaian hadis lain. Walaupun seorang tu imam sekalipun, dia anggap imam dalam bidang lain, dalam bidang hadis belum tentu dia kuat. Dalam bidang hadis belum tentu lagi dia kuat. Misalnya hafaz, qiraat tu, dari segi ilmu rijal tak kuat mana dia tu. Bahkan Asim tu dipertikaikan, tu guru dia tu dipertikaikan. Ramai yang mengatakan dia tak kuat dalam hadis lah, dalam hadis, tapi dalam qiraat lain pula. Tak mesti orang tu kalau imam sekalipun dia kuat dalam hadis, tak mesti. Apalagi kalau hak dalam hak lain pun tak kuat lagilah. Dia ni qadhi pun, sebab qadhi tu suku, itu jawatan dia. Masalah dia kurang kuat ingatan tu suku tu. Tirmizi berkata, Tirmizi kata dalam sunannya, Ibnu Lahiyah dha'afahu Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa ghairuhu. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan selainnya mengatakan dia ni dhaif. Abu Dawud berkata daripada Ahmad, wa man kana mithl ibn Lahiyah bi Misr fi kathrati hadithi wa dhabtihi wa itqanihi. Ni Imam Ahmad maknanya mentausikkan dia lah pula. Iaitu orang supaya Ibnu Lahiyah di Mesir ni dari segi banyak hadis dia, dhabit dia tu dan mutqin dia tu. Bukhari kata dia ambil daripada Yahya bin Bukair. Ibnu Lahiyah ni pada tahun 170 kitab dia ni hang terbakar. Itu cerita dia. Terbakar. Begitu juga kata Yahya bin Uthman bin Saleh daripada ayah dia. Tetapi bukan semua kitab dia tu terbakar. Setengah-setengah kitab dia. Orang hak dengar daripada dia ketika kitab dia tu ada dulu, hak lapis dulu sebelum tu, boleh diterima. Apalagi orang tu orang yang baik-baik pula, orang hak molek-molek, boleh diterima. Tapi kalau hak selepas pada tu tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia ni nyanyuk sikit ala akhir hayat dia tu. Orang pergi bawa riwayat hak bukan riwayat dia, apa dia senyap, dia tak kata apa je. Padahal bukan riwayat dia tak ada riwayat pun tu. Ini yang jadi masalah. Sebab tu orang tak terima. Jadi celaru lah maknanya orang yang catat hadis daripada dia semasa dia tu hilang. Apa ni, tak ada dah kitab-kitab dia tadi tu, celaru lah. Ada juga dalam kitab asal dia tu pun masalah juga. Dia ni banyak melakukan tadlis pula. Tadlis. Hak dalam kitab asal tu hak tidak hilang lagi tu pun. Ketika tak terbakar lagi tu pun, memang ada masalah dah. Kadang-kadang dia riwayat daripada Atta' terus. Padahal ada celah di antara dia dengan Atta' tu seorang. Kadang-kadang dua orang ada. Kadang-kadang sampai tiga orang ada. Dia gugurkan. Ini pesen dia. Itulah menyebabkan jadi ulama tak terima. Tak terima dia. Setengah ulama kata kalau orang kuat riwayat daripada dia, tak apa. Kalau tidak kuat tak boleh. Imam Muslim dua tempat dalam kitab Sahih Muslim dia nak mari hadis ni riwayat Ibnu Lahiyah, tapi bukan secara berasingan lah. Wak mari tu ujung riwayat dia, dengan maksud istishhad, bukan dengan maksud jadikan sebagai asas dalam kitab dia tu, tidak. Dan ramai lagi lah yang lain-lain mengatakan dia masalah lah. Masalah lah riwayat dia ni. Di antara riwayat dia nya iaitu Ubaidullah, adik-beradik kepada Ummul Mukminin, Ummu Habibah, yang dikatakan masuk Kristian itu. Pergi ke Habsyah tu murtad, masuk Kristian, mati dalam keadaan Kristian. Riwayat dia lah tu. Riwayat dia. Tak boleh nak pegang waktu tu. Sebab apa? Sebab waktu tu termasuk dalam golongan yang masuk Islam di peringkat awal. Masuk Islam di peringkat awal ni tak ada boleh sebut murtad, tak ada. Bahkan ketika Heraklu tanya
Abu Sufyan ketika dia belum masuk Islam lagi tu, tanya dia, adakah orang yang mengikut agama Muhammad ni, Nabi hak baru ni, bila masuk dalam agama ni murtad pula, adakah? Abu Sufyan kata tak ada. Ketika tu maknanya hijrah ke Habsyah ni ada dah, berlaku dah berapa tahun dah. Sekiranya ada, mesti Abu Sufyan kata ada seorang. Ini tak ada, dia tak ada sebut. Tu riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat ramai lah sahih. Jadi riwayat Ibnu Lahiyah ada sebut kata dia tu murtad, tak boleh pakai. Sebab apa? Ni riwayat Ibnu Lahiyah tak padan nak lawan hak tu. Tak padan nak lawan hak tu. Tapi kalau peringkat kemudian, peringkat akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam tu, setelah Islam ni menguasai Mekah ke apa tu, memang ada lah ketika tu sekali jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu ada hak murtad. Tetapi hak peringkat awal tak ada. Tak ada tu. Kalau ada riwayat yang menyebutkan ada hak murtad, riwayat tu tak boleh pakai sebab dia bercanggah dengan riwayat hak lebih sahih. Kalau kita tengok dari segi isi dia ni semua boleh terima isi dia. Dan memang dalam riwayat sebelum pada ni berapa banyak dah kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh kaki 2-3 kali basuh. Banyak dah hak sahihnya, tidak nyabik ngau ni. Hak ni sengaja Imam Abu Daud nak amari daripada tarik ini, jalan riwayat ni. Tu tujuan dia. Tidak nak ayat hak ni lah yang paling tinggi dalam masalah ni. Tidak nak ayat gitu. Nak ceritanya basuh kaki. Basuh kaki tu jelas kena basuh kaki tahu mana, iaitu gosok celah-celah jari kaki tu. Kalau sapu tak ada makna kalau sapu. Sini ni masalah basuh kaki ni dia ada khilaf lah. Tapi boleh dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tak ada khilaf dah, terutama di zaman kemudian. Di peringkat awal dulu ada juga khilaf sikit sebanyak. Tapi peringkat kemudian boleh dikatakan tak ada khilaf dah. Semua kata kena basuh kaki, tak boleh sapu kaki. Tetapi asal dianya yang jadi ke setengah-setengah kalangan ni, dia kata basuh kaki, apa disapu kaki saat ni, dia pun bersandar kepada Quran juga. Bersandar kepada Quran juga. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dia pegang dengan qiraat tu, baca bagi bawah. Adapun kita ni duduk amal ni kebanyakan kita baca wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum tu waw tu ataf kepada basuh muka tu, maknanya ni basuh kaki, ataf ke sana, bukan ataf kepada ru'usikum tu. Jadi puak-puak ni dia kata ataf kepada ru'usikum, maknanya kena sapu lah, kaki pun kena sapu. Ni hak duduk pakai sampai sekarang ni Syiah. Dia pakai sampai sekarang ni. Dia kata apa ni? Qiraat tu ada kan? Qiraat tu qiraat mutawatirah juga. Wa arjulikum. Dah sapu lah. Tak boleh sapu khuf ni, dia tak terima sapu khuf. Tak ada sapu khuf, tak boleh sapu khuf. Kalau pakai khuf pun kena pecah khuf tu, kena sapu kaki juga. Bukan basuh kaki, sapu kaki. Dia pegang dengan hak tu. Dia pegang dengan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Pegang dengan hak tu. Tetapi hak pendapat tadi tu ditolak oleh ulama-ulama kita, banyaklah alasan dia nya. Kalau kita terima sekalipun bacaan tadi wa arjulikum itu, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum itu, maka ada beberapa takwilannya. Di antara takwilannya ialah wa arjulikum itu baca lagu tu dalam keadaan untuk mana? Mana kita guna Quran itu juga. Ambil air sembahyang ni, sapu kaki ketika mana? Ketika pakai khuf. Sebab apa? Nabi SAW buat lagu tu. Ketika dia tak pakai khuf, dia tak ada sapu kaki. Hak ada sapu kaki ni ketika mana? Ketika sapu khuf. Itulah kita baca wa arjulikum ketika tu. Baik. Hak basuh kaki ni ketika wa arjulakum tu. Yang ni yang menghendaki basuh. Wa arjulakum. Waw tu ataf kepada ighsilu wujuhakum. Wujuhakum tu. Wa arjulakum tu. Jadi kehendaknya ialah basuh. Basuh ni wamsahu bi ru'usikum, apa ni, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wow, itu ataf ke sana, ataf ke sana, bukan ataf kepada ru'usikum.
Jadi atah ke sana tu dalam keadaan mana basuh tu? Dalam keadaan tidak ada khuf. Itu takwil lah. Satu takwil lah. Hak ni selesai. Kalau kita terima hak ni, boleh terima kedua kiraat tu boleh terima, tak ada masalah. Itu satu. Yang keduanya macam Zajjaj, dan ramai lagi ulama-ulama nahu, ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadis, tafsir ke apa duduk bahas. Dia kata wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau kita baca wa arjulikum pun dengan bahagian bawah pun tak ada makna kalau kita pakai dengan makna satu. Sebab apa? Dia ada hak dia tu. Ilal ka'bain. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Dia ada hak tu. Apabila ada hak ni, maknanya dia kena rata. Kalau sapu tidak akan rata. Sapu ni tidak semesti kena rata. Sampai ke buku lali. Ya, sebut hak itu menunjukkan bahawa Allah SWT nak walaupun baca dari segi bacaan je, baca bagi bawah, tapi dari segi amalannya dia kena basuh. Sebab apa? Tidak ada artinya kalau sapu nak suruh rata. Sapa ke situ. Baru boleh sapa ke buku lali ni apabila basuh. Itu kata mereka. Apabila basuh dari segi amalannya. Baca tu ikutlah nak baca lagu tu pun. Tapi dari segi amalannya kena basuh juga. Sebab baru jadi hak tadi tu apabila basuh. Seperti kita kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan hingga ke siku. Hak ada hingga ni apabila berkait dengan basuh. Baru ada hingga. Seperti basuh tangan hingga ke siku. Situ tak timbul masalah sapu tu. Boleh dan boleh terlaksana benda tu apabila kita basuh. Barulah sampai ke sini. Kalau kita sapu nak rata, payah tu. Kalau nak suruh rata juga, jadi sebab basuh lah juga. Kena cek molek biar rata. Tak ada makna. Artinya kena basuh. Kalau pun kita baca bagi bawah, kena basuh juga. Dari segi amalannya. Tak boleh kata sapu tak boleh. Itu yang kedua. Takwilan yang ketiganya, iaitu dia kata dengan hazaf PA. Hazaf PA. Mengikut kaedah bahasa Arabnya dia boleh buat selepas waw ataf ni. Dia boleh buat asal amil bagi sesuatu tu. Dia boleh buat mengikut kaedahnya. Misalnya kita kata mutaqallidan saifan wa rumhan. Mutaqallidan huwa jaa mutaqallidan saifan wa rumhan. Mana dia mari dalam keadaan mutaqallidan saifan. Mutaqallidan saifan itu hak boleh kata mutaqallidannya saifan saja. Saif itu hak mutaqallidnya. Rum orang tidak mutaqallid. Lembing tu orang tidak letak sini. Tidak ikat pinggang tu lembing tu. Lembing orang bawa tangan. Tapi apa dia kata mutaqallidan juga? Mana mutaqallidan saifan wa hamilan rumhan. Gitu. Mana ada buai amil tu. Itu mengikut kaedahnya boleh juga. Supaya juga kaedah bahasa Arab juga. Allaftuha tibnan wa ma'an baridan. Allaftuha tibnan wa ma'an baridan. Saya beri makan kepada unta tu tibnan, jerami, dan air sejuk. Air sejuk orang tak beri makan, orang beri minum. Tapi dia campur sekali. Boleh. Saya telah beri makan. Beri makan tu jerami tu boleh beri makan. Beri minum tu tak ada sebut. Tak ada sebut tu dia takdir lah tu. Takdir kira-kira. Jadi allaftuha tibnan wa saqaituha ma'an baridan. Saqaituha tu mahdzuf, dibuat. Itu mengikut kaedahnya boleh lagu tu. Supaya juga di sini wamsahu biru'usikum wa arjulakum, yakni waghsilu arjulakum. Balik kepada hak asal. Sebab apa? Sebab apa dia tidak kata waghsilu? Sebab tahu dah bila sebut ilal ka'bain dia mesti kena basuh. Dia tidak ada makna kalau sapu bila sebut ilal ka'bain. Sebab tu lebih kuat dia balik ke sana. Dia balik ke sana, balik kepada wujuhakum. Yani irsilu arjulakum. Lebih sesuai begitu. Tidak wamsahu dah, tidak berkait dengan hal tu. Ini mengikut kaedahnya. Jadi kena basuh belaka lah. Ataupun Zamakhsyari kata hak ni sapu maknanya basuh juga, tapi ghaslan khafifan. Basuh huduh-huduh. Kita kata tidak basuh juru benar. Ada dalam riwayat menyebutkan Nabi SAW sapu
ataupun Sayyidina Ali dia sapu. Sapu di situ bukan makna sapu betul, maknanya basuh yang ringkas, basuh yang ringkas, tapi basuh juga. Tidak ada dengan makna sapu ni, tidak ada. Lepas tu Sayyidina Ali kata, ini wuduk orang yang tidak berhadas, ini wuduk alal wuduk. Orang yang sudah ada air semaya dah, dia nak ambil air semaya pula, dia boleh. Kalau nak sapu, nak basuh udah tu tak apa. Tidaklah kata kena apa nama ni, gosok celah-celah jari kaki ke apa tu, tidak perlu sampai begitu. Basuh gitu pun tak apa dah. Siapa ada maksudnya apabila dia sudah ada air semaya dah, dalam keadaan tu, bukan dalam keadaan dia ni berhadas, lepas tu nak sapu gitu tak boleh. Lepas pada tu Nabi SAW banyak dalam hadis-hadis dia sendiri tak ada sapu. Kalau ada pun riwayat itu tidak kuat kalau ada, dan ditakwil dengan makna basuh juga. Sebab ada dalam bahasa Arab ni masahan dengan makna basuh yang ringkas. Lepas tu riwayat dia banyak lagi menunjukkan bahawa kaki ni kena basuh. Di antaranya yang kita sudah jumpa dah dulu, iaitu Nabi SAW melaung daripada jauh lagi, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan untuk tuan-tuan tapak kaki yang tidak rata air dia. Kecelakaan daripada neraka akan menimpa orang yang tidak basuh kaki dia, tumit dia tu tak kena air. Aqab tu maknanya tumit, makna tumit dia tu dia tidak basuh dengan baik. Ini menunjukkan Nabi SAW nak basuh. Kalau lah sapu boleh jadi tidak rata bila sapu. Tumit tu tidak rata air. Maknanya ini menunjukkan kena basuh kaki tu, bukan sapu. Sebab apa? Dalam hadis tu dia kata bagi ancaman. Makna ancaman ni dia tidak ancam kalau benda tu tidak benda rukun, tidak benda yang mesti. Begitu. Lepas tu ada pula ulama yang mengatakan hak sapu ni memang ada riwayat tu. Sapu ada, tapi hak dulu. Hak ni sudah mansuh juga. Ini pendapat Ibnu Hazm dan ramai lagi yang lain, dia kata hak ni pun sudah mansuh juga. Hak sapu ni memang ada, kita terima, tapi hak ni sudah mansuh. Hak kemudiannya tak ada, kena basuh. Baru boleh sapu kalau pakai khuf. Kalau pakai khuf memang boleh sapu. Ada pun jadi semua dah sepakat dah. Orang-orang yang dikatakan dia ni sapu, macam siapa dia? Macam Hasan Basri, dikatakan dia ni sapu. Ibnu Abbas, semua ada riwayat daripada dia yang menunjukkan mereka ni meninggalkan pendapat dia hak dulu. Pendapat dia hak dulu tu. Semua ada. Tetapi orang-orang yang mengatakan basuh ni tak ada pula riwayat daripada dia yang mengatakan dia tinggal pendapat tu, tak ada. Hak ada riwayat daripada dia sapu, hak tu ada. Kemudian dia sudah raja'an, dia tinggal pendapat tu, dia tak pakai hak tu. Tak ada seorang pun yang dikatakan dia ni terima hak sapu kaki, melainkan ada juga diriwayatkan daripada dia tak boleh sapu, mana dia tinggal hak tu. Bermakna tak boleh pakai dah lah, tak boleh pakai. Dengan sebab itulah maknanya ulama-ulama sepakat dalam masalah ni, mengatakan tak boleh, tak ada dah sapu ni. Sebab itulah Abdurrahman Ibnu Abi Layla mengatakan, ijma' sahabat dah mengatakan kaki ni kena basuh, tak boleh. Ijma' sahabat. Bila kata ijma' sahabat, tak ada lah hak Sayyidina Ali kau Ibnu Abbas kau. Kalau ada waktu tu sudah tinggal dah tu, tak ada dah. Hafiz Ibnu Hajar pula mengatakan hadis-hadis berkenaan dengan basuh kaki ni mutawatir, sampai kepada peringkat mutawatir. Jadi tentang wuduk Nabi SAW ni, Nabi SAW kalau kita terima, ikutlah nak baca ke mana-mana, wa arjulikum, wa arjulakum, kata cara lah tu. Tapi hak Nabi SAW buat lagu mana? Hak Nabi SAW buatnya basuh kaki. Dia yang menjelaskan makna Quran tu. Kalau lagu tu tak ada, kita nampak Nabi SAW sapu ni kecuali dalam keadaan dia pakai khuf. Hak tu dialah yang menjelaskan makna Quran tu, dan tidak sabit daripada mana-mana sahabat bahawa mereka terima sapu kaki ni.
Kalau sabit pun, orang yang sabit ada riwayat daripada dia, sabit juga. Riwayat yang lain mengatakan mereka meninggalkan pendapat itu. Ini kata Hafiz Ibn Hajar. Walam yathbut an ahadin min as-sahabah khilafu dhalik, wa yathbutu anhum al-khilaf, faqad thabata anhum ar-ruju', wa man yathbut anhum al-khilaf faqad thabata anhum ar-ruju'. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Dan Syah Waliullah pula kata, dia kata bagi dia tak ada beza orang yang mengatakan menafikan basuh kaki ni tak ada. Dia kata sapu kaki je ada. Tak ada beza bagi saya dengan orang yang mengatakan perang Badar tu tak ada, tak pernah berlaku. Itu kata Syah Waliullah. Perang Badar ni tak ada. Pasal apa dia boleh terima kata perang Badar tak ada je? Itu termasuk dalam ingkarul mutawatira. Mana menafikan, menolak sesuatu yang semua orang sudah terima, semua jelas, semua tak ada khilaf. Tetapi puak-puak Syiah ni dia kata tak, dia nak pakai hak tu semacam, sehingga kan anda tengok dalam kitab dia, kitab Istibsar dan kitab Tahdzibul Ahkam, dia kitab Syiah ni, kitab hadis dia, hak muktabas pun kita ni ada yang diterima oleh kebanyakan ulamanya. Ada kitab Sihah Sittah kita panggil. Dia Sihah Arba'ah. Ada 4 kitab hadis hak sahih di kalangan dia. 2 daripadanya karangan Syekh Tusi. Syekh Tusi ni dia panggil Syekhut Taifah Al-Imamiyah. Namanya kitab Istibsar. Ni 4 jilid kitab ni. Dan Tahdzibul Ahkam. Tahdzibul Ahkam dia besar, ada 10 jilid. Dia juga. Dia 2 orang. 2 kitab ni pengarangnya sama. Syekh Tusi. Ni 2. Hak satu lagi kitab Man La Yahduruhul Faqih. Ni kitab nombor 4. Tarikh dia nombor 4. Karangan Syekh Saduq. Syekh Saduq. Ni. Hak paling tinggi sekali kalau kita Super Bukhari, iaitu kitab Al-Kafi. Kitab Al-Kafi. Kitab Kafi. Kitab Al-Kafi dia terbagi kepada 3. Usul Kafi 2 jilid. Lepas tu Furu' Kafi. Furu' Kafi sampai ke jilid yang ke-7. Jilid yang ke-8 tu dia panggil Raudah Kafi. Ar-Raudah minal Kafi. Dia adalah dalam usul dia bincang benda-benda ni, dalam Furu' ni benda ni, dalam Raudah ni dia bincang benda-benda ni, adalah tu kita tidak nak cerita itulah. Jadi apa yang ada nak ceritanya, dalam 2 kitab sahih dia tu ada sebut, ada riwayat bahawa Nabi SAW basuh kaki, ambil air sembahyang, memang jelas basuh kaki, tidak sapu, basuh kaki. Tetapi Syekh Tusi takwil. Syekh Tusi takwil, mana dia ada buat ta'liq bawah dia tu, dia ada buat ta'liq. Dia kata hak ni Nabi SAW hak basuh kaki ni, dia basuh tu kerana taqiyah. Sebab bagi Syekh tak boleh basuh kaki, salah, dosa, dia kena sapu kaki. Dia kena sapu kaki ke mana-mana. Jadi ni macam mana dalam hadis dia tu sendiri tu ada kata Nabi SAW basuh kaki. Dia tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak pelepah. Dia kata ni Nabi SAW buat secara taqiyah, yang ni secara pura-pura. Tapi kita tak faham lah pura-pura kok mana. Sebab apa tak ada orang lain situ dalam peristiwa tu, dalam hadis tu, hadisnya ni lah hadis kebetulan serupa dengan kita. Tak boleh pakai juga, kebetulan serupa. Kalau nak kira hadis tu tak ada orang lain di rumah dia, dan anak dia yang cucur air, anak dia yang tuai air untuk ambil air sembahyang, Fatimah anak dia. Tentulah Fatimah ada tu dalam keadaan orang lain tak ada lah. Kalau ada orang lain, apa Fatimah duduk tuai air tu? Dia seorang yang pemalu. Tak ada orang lain, kalau ada pun keluarga. Tidak ada sesuatu yang mengancam Nabi SAW. Kalau kita kata taqiyah ni boleh kita buat dalam keadaan terdesak, seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni dia, oleh kerana dia diseksa kuat sangat, dia telah mengucapkan kata-kata yang boleh jadi kufur lah sekiranya seseorang itu dalam keadaan biasa ni ucapkan begitu. Sehingga turun ayat Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hak tu kecuali
orang ni tak apa. Makna tidak jadi kafir walaupun dia mengucapkan ucapan yang dalam keadaan biasanya boleh jadi kafir kalau orang ucapkan. Kalau orang ucapkan begitu, tapi dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, kalau ucapkan tidak jadi kafir. Dalam keadaan tu, ni Nabi SAW siapa dia seksa dia je. Siapa dia tak sapu kaki tu? Siapa dia yang letak pedang atas tekuk dia je? Siapa dia tu basuh kaki, dia tak sapu kaki, tak benar sabar. Tapi oleh kerana dia ni tak ada arah nak pergi, dia kata lagu tu lah, dia kata Nabi SAW taqiyah. Adakah patut kita nak kata Nabi SAW tu pura-pura pula ambil air semayang? Tapi bukan hak tu hak benda kita kata hak furuk, hak masalah usul ni pun kita kata dah, orang Syiah kata Sayyidina Osman ni jahat, Sayyidina Osman ni zalim lah, macam-macam lah dia kata. Dah kalau zalim apa ya buih anak dua-dua orang nah, anak tin tu lepas mati hak yang kedua tu kata kalau ada lagi dia nak wui lagi, takkan nak wui kau orang jahat, takkan nak wui kau orang zalim. Dia tak ada nak pergi, dia kata tu taqiyah, dia kata. Taqiyah ni maknanya pura-pura lah. Nabi SAW tahu sangat dia ni jahat, tapi oleh kerana adalah kepentingan. Berat tu tuduhan lagu tu. Jadi kepentingan apa? Hak kita nak nampak ni kepentingan apa yang Nabi SAW nak jaga sangat dia? Kepentingan pitih kah? Dia bukan dia orang kaya. Berat tu. Sebab tu tak boleh. Faham cara dia tu rusak akidah. Kalau kita nak kata lagu mana? Faham Nabi yang melera sangat ke dia tu, melera apa? Takut ke dia? Tak ada sahabat takut, ramai lagi sahabat sanggup mati ki Nabi ni. Lepas tu apa? Dia melera sangat. Kalau kita kata ke dia Potai Osman tu kaya, maknanya Nabi ni teruk pada orang biasa lah kalau lagu tu. Tak benar sabar. Sebab tu tak boleh pergi cara demo ni, tak boleh pergi lari cara dia. Apabila dia faham cara dia tu, tak kira lah faham dalam masalah akidah ke dalam masalah furuk, kau lari jauh tu sampai kan kalau orang terima cara dia tu, orang akan nampak Islam ni teruk. Tu bahayanya. Sebab tu tak boleh pakai cara dia. Sebab tu kitab-kitab dulu tengok, kitab syarah Muslim kau Imam Nawawi kau syarah orang ni nak muktabar dulu, mana ada sebut pendapat Syiah? Tak ada sebut. Kalau ada sebut dia sebut sebagai sebut hak tak pakar. Tapi kalau sebut Daud Zahiri kau ni sebut semacam mana ni khilaf orang yang muktabar. Hak ni pokok ni khilaf orang yang tidak muktabar, tak boleh pakai. Kalau kita terima juga bahaya tu, sehingga orang nampak Islam dia teruk jahat. Orang nampak Islam tak ada beza dengan kafir. Tak jahat lagu mana, tak teruk lagu mana Islam ni. Kalau dah muta'ah boleh. Kalau dah muta'ah boleh. Lepas muta'ah tu pergi tempat pelacur. Khumaini kata pergi tempat pelacur, akad muta'ah, tidak jadi zina. Kalau lagu tu tak ada zina dah. Dah ada jalan keluar dah. Boleh pahala pula. Tak rosak kalau lagu tu. Kalau lagu tu bini orang apa boleh nak muta'ah dengan bini orang? Kucak kacir, apa bezanya Islam dengan agama lain kalau lagu tu? Kalau tengok 10 Muharram tu duduk katok tubuh gapo tu, siapa darah pasal ke diri, kuda tidak bersalah tu boleh cocok dia biu dululah, cocok ni dengan pedang dia tubik ni mata pedang kot ni, buat nyaya ke binatang. Lagu ni Islam kalau orang tengok serupa dengan Hindu duduk amal tai pusat, duduk akak kabadi dia tu, cocok sana cocok sini, cocok lidah, cocok pipi, lebih kurang lagu tu. Kalau kita terima demon ni, Islam tu orang akan nampak tak ada beza dengan kafir, tak ada beza. Islam hak molek ni hak ahli sunnah, baru tak ada benda-benda lagu tu, baru tak ada benda. Kalau tidak ada, itulah benarnya. Sebab itulah dari segi furuk pun orang-orang yang tidak faham. Pernah satu ketika dulu siapa ada pula fiqh 5 mazhab. Fiqh 5 mazhab yang dimaksudkan itu Syiah adalah pasal tengah-tengah duduk berangi nak terima Syiah dalam keadaan tak khabar buat lagu tu. Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab dulu, tak ada. Bukan dia tak tahu, tapi tak sepakat, pakai tu dia ada masalah. Gitulah. Habis sekat tu dulu. Kitanya insya-Allah lepas pada ni, lepas
lepas pada raya lah pula kita cuti lah. Sebulan lebih kurang lepas pada raya, lepas pada puasa Senin tu insya-Allah kita sambung pula lah. Apalagi sampai kepada hujung lah ni, nak masuk juzuk yang kedua pula kita ni. Berhenti sekat tu lah dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Hak masjid Kubakhir tu ada lagi.